So hari ni tuan-puan, kita nak tengok ayat ke-8 surah Al-Ma'idah. Ya, surah Al-Ma'idah iaitu juzuk yang ke-6. Taib. Ayat dia sebenarnya kalau di bawah topik ini, topik berlaku adil, walaupun dengan siapa pun kita terpaksa memutuskan sesuatu urusan tersebut, kita buat sesuatu keputusan, tetapi mesti buat keputusan dengan adil, wajib ke atas kita. Yang ni kita nak ceritakan tuan-puan. Dan apa tu berlaku adil, berlaku jujur. Baik, daripada ayat 8. Ayat ini dia duduk satu kelompok dengan ayat 8, 9, 10 dan juga 11. Ya. Saya tak berhasrat untuk habiskan ke-4 ayat. Saya cuma nak fokus pada ayat ke-8 dan mungkin ayat berikutnya saya bagi secara orang kata apa, rawak sahaja, secara kasar sahaja. Okey. Jom kita tengok ayat yang ke-8. Sebab ayat ke-8 ni pun dah panjang tuan-puan. Kan? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saya baca habiskan dulu ayat 4 ayat ni nah. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Sekejap terselak pula. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Kita ambil itu sahaja ayat 4 ayat. Ya, tetapi 4 ayat ini pun tuan-puan saya mungkin tak syarah semua. Kita nak fokus pada ayat ke-8 sahaja. Okey. Saya nak pergi sikit tajwid lah tuan-puan secara ringkas dia tuan-puan . Sebab dekat sini kita mungkin jumpa beberapa beberapa tanda. Ya, kalau puan-puan tengok dekat situ ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Tanda atas itu adalah sebaiknya disambung. Ya, wasal, disambung. Tetapi boleh berhenti. Ya, lebih baik untuk disambung, tetapi kalau tak cukup nafas boleh berhenti di tempat tersebut. Okey, kemudian ada lagi bawah tu kita tengok kan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ada lam alif kat atas tu kan, atas solihat. Ini Quran saya rasa semua sama je lah. Okey, lam alif kat atas itu tidak boleh berhenti. Okey, tak boleh berhenti lam alif kat atas itu. Okey, so dilarang berhenti. Kemudian yang belakang pula, kalau sebab alang-alang kita tengok dalam ayat 4 ayat ni kita ada beberapa tanda kita jumpa. Okey, kalau ayat yang ke-11 kita nampak pula ada tanda dekat wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ada jim dekat Allah tu kan. Dia tak tuan-puan? Jim. Okey, jim itu pula terpulang.
Nak berhenti boleh, nak sambung boleh. Siapa yang nafas dia panjang boleh sambung. Siapa yang nafas dia pendek boleh berhenti. Ya, maksudnya tidak ada keutamaan pada mana-mana, boleh buat antara mana-mana sahaja. Okey, dia orang kata apa? Win-win. Sama je dua-dua. Fair. Tapi kalau lam alif tadi tak boleh berhenti. Okey, kalau tambah kalau tanda macam sad lam panjang begitu yang kita jumpa, lebih utama terus. Tapi kalau tak cukup nafas, ya, nafas tak sampai, boleh berhenti. Okey tuan-puan, hari ni kita nak fokus pada ayat ke-8. Apa yang kita nak baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Itu pun tuan-puan, wahai orang-orang yang beriman. Saya nak kongsikan dengan tuan-puan apa maksud wahai orang-orang beriman ini, ataupun bagaimana cara kita nak bertindak, kita nak berinteraksi, kita nak respon kepada ayat-ayat yang adanya ya ayyuhalladzina amanu. Baik, wahai orang-orang yang beriman. Tuan-puan, dalam tafsir mengatakan bila kita baca ayat Quran dan kita jumpa ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila kita baca Quran, kita jumpa ya ayyuhalladzina amanu, jom kita tengok. Kalau ada yang buka mushaf ataupun smartphone kan tuan-tuan, ayat sebelum ayat 8 iaitu ayat ke-7 tak ada. Ayat ke-6 ada juga ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Jumpa lagi. Even though kalaulah ayat yang berpuasa pun kan kita jumpa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Okay. Wahai orang-orang yang beriman. Dia lain dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bererti manusia semua secara global, secara umum. Tapi bila sebut ya ayyuhalladzina amanu, tumpuannya, fokusnya, perhatiannya kepada orang-orang yang beriman. Bererti orang yang ada iman dalam hati dia, itulah orang yang beriman. Baik. So, apa kaitan ayat ini? Kenapa kita nak cerita tentang ayat ni? Bila tuan-puan, ulama tafsir kata, bila kita baca ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, bila Allah panggil orang-orang yang beriman, yang pertama, orang yang ada iman dalam hati dia akan memberi fokus, akan memberi perhatian kepada ayat ini. Kerana dia merasakan Allah sedang memanggil dia. Ya, saya mudahkan perkataan tu nak katakan, ya, dia rasa kata ayat itu bercakap dengan dia. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang ada iman, dia akan fokus. Oh, ini ayat yang Allah nak beritahu saya. Ya, Allah nak panggil kepada saya. Baik. Orang yang beriman, dia akan memberi perhatian kepada ayat-ayat, semua ayat sebenarnya. Apatah lagi pada ayat ya ayyuhalladzina amanu, kerana wahai orang-orang beriman, ya, nak dimaksudkan macam Allah memanggil orang yang ada iman dalam hati dia. Okey, so siapa lagi? InsyaAllah kita, ya tuan-puan, InsyaAllah kita di antara orang-orang yang beriman tersebut. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-puan, ya ayyuhalladzina amanu ini, ya, ulama tafsir kata, bila baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, bila baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan, bersedia untuk memerhatikan dalam ayat tersebut. Selepas adanya ya ayyuhalladzina amanu, mesti ada satu arahan yang Allah nak suruh kita buat, ataupun mesti ada satu benda untuk kita wajib tinggalkan. Ya, maksudnya tuan-puan, para ulama kata bila baca ya ayyuhalladzina amanu, get ready. Ibaratnya begitu, get ready, sebab ada satu benda yang Allah nak suruh buat selepas itu, dalam bentuk suruhan, suruhan buat ataupun suruhan meninggalkan.
ataupun suruhan meninggalkan. Bererti bila kita baca ya ayyuhallazina amanu, get ready, orang yang beriman get ready, ada satu bentuk suruhan atau arahan yang Allah nak suruh buat, atau ada satu bentuk larangan yang akan datang selepas ya ayyuhallazina amanu. So ayat ni kita nak tengok Allah nak suruh buat ke Allah nak suruh tinggal. Nah, mari saya sebut sikit. Kak Mazia, Leng, Mardiana, Muhammad Faiz, Zulhayazi, Khairul Baria, Jasni, Hasnim, Siti Rohani. Saya baca nama saya tak baca cik, puan, tuan, puan kan. Satu menjimatkan masa, yang keduanya saya tak tahu status masing-masing, ya. Jadi mohon tak terasalah Hafsah Azmi, Nur Ayuni, Aisyah Aziz, Muhammad Azizan, Fadhirah, demi masa, Masya Allah, demi masa kan, Fadhirah demi masa ya tuan-puan, Masya Allah, demi masa, wal asr. Baik, Puan Zainab juga, kekanda Puan Zainab saya, Ibnu Uthman, ini sahabat saya, sahabat baik saya daripada UAE, dan juga sahabat-sahabat lain yang bersama dengan saya. Terima kasih banyak kerana sentiasa memberi sokongan kepada kuliah-kuliah saya yang tidak seberapa ini, yang mana saya pun baca, mengetahui, belajar sikit-sikit. Saya suka nak share dengan tuan-puan, semoga ada manfaat, tak banyak pun sikit kan. Kita nak duduk dalam kehidupan kita nak dapat manfaat, insya-Allah. Baik, balik pada ayat kita, wahai orang-orang yang beriman. Okey tuan-puan, get ready. Ada benda yang Allah nak bagi tahu dalam ayat ini, nak suruh kita buat atau nak suruh kita tinggalkan. Apa dia? Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Saya berhenti kat situ. Tanda di atas itu adalah tanda sebaiknya disambung ayat. Maksudnya bil qist, sebaiknya kita sambung. Berarti kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum ila akhir al-ayah. Ya, tapi boleh berhenti dekat situ, cuma lebih baik sambung. Kalau orang yang nafasnya pendek, berhenti sahaja di sini. Okey, berhenti sahaja di bil qist. Baik. Okey. Tuan-puan, apa arahan? Kan saya kata tadi, kalau baca ya ayyuhallazina amanu, setiap kali baca ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, orang yang beriman yang pertama dia akan beri fokus, sebab ayat ni serta untuk dia. Yang ada iman dalam hati dia, dia akan tergerak, dia rasa terpanggil untuk memberi fokus. Dan yang kedua, get ready. Bila adanya ayat ya ayyuhallazina amanu, mesti datang selepas itu satu bentuk suruhan ataupun arahan yang Allah nak suruh buat, ataupun satu bentuk suruhan ataupun arahan yang Allah nak suruh tinggalkan. Jadi dalam ayat ini Allah nak suruh buat ke Allah nak suruh tinggalkan? Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Apa dia kunu? Jadilah. Ya, hendaklah kamu menjadi orang qawwamina, orang yang sentiasa menegakkan kebenaran, keadilan. Qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ya, sentiasalah kamu menjadi orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan lillah, kerana Allah Ta'ala, for the sake of Allah. Tayyib. Syuhada'a bil qist, menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Baik. Dan janganlah kamu, wala yajrimannakum, janganlah sesekali, jangan sekali-kali, ya, yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sesekali ataupun janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, qaumin, syana'anu qaumin, terhadap satu kaum. Tayyib. Ala alla ta'dilu, membuatkan kamu itu terdorong, cenderung kepada alla ta'dilu, berlaku tidak adil. Okey, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, janganlah kamu
buatkan kebencian kamu, jangan sekali-kali kebencian kamu kepada satu kelompok, kepada seseorang, kepada satu kaum, ala alla ta'dilu, membuatkan kamu tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adil lah. Huwa aqrabu littaqwa, sesungguhnya itulah yang lebih dekat kepada taqwa. Ya, berlaku adil lah, i'dilu, huwa, ianya, yakni berlaku adil tersebut, aqrabu littaqwa, lebih dekat dengan taqwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui, khabir, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang dia kerjakan. Baik tuan-puan, ayat ini ayat 8 surah Al-Ma'idah juzuk yang ke-6. Hari ini kita nak bincang ayat ini sebagai ayat perbincangan kita, ya, yang nak menegur diri saya dan kita semua agar berlaku jujur, berlaku adil terhadap mana-mana orang pun ketika mana kita membuat satu keputusan, ketika mana kita perlu membuat satu hukuman ataupun kita perlu menilai, berlaku adil dan berlaku jujur. Allah tegur kita di sini, Allah peringatkan kita, wahai orang beriman, mesti kena berlaku jujur dan adil. Taib, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah orang yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan keadilan lillah, kerana Allah. Syuhada bil qist, dan memberi kesaksian, ya, dan menjadi saksi, ya, menjadi saksi atau memberi kesaksian bil qist, yang adil. Ya, kalaulah kita menegakkan kebenaran, kita yang menghakimi pun kita memberi kesaksian yang benar. Kalaulah kita menjadi saksi ataupun memberi kesaksian pun kita menjadi orang yang benar. Ini adalah, kalau kita tengok dekat sini, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi yang adil. Baik, dalam apapun situasi kita, kita perlu menghukumi ataupun mengadili antara dua kelompok, pun kita jadi orang yang adil, atau kita perlu memberi kesaksian, kita perlu bersaksi, ya, kita perlu menjadi saksi pun kita menjadi orang yang bil qist, yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah, ya, jangan sekali-kali kebencian kamu membuatkan kamu yajrimannakum terdorong, terpengaruh, cenderung, ya, kepada memutuskan sesuatu secara tidak adil. Baik, apa kisah dia ni tuan-puan? Apa maksud dia ni? Dan ayatnya, i'dilu, berlakulah adil, kerana berlaku adil itu huwa itu balik kepada berlakulah adil. Maksudnya i'dilu, berlakulah adil. Huwa, ianya, yakni berlaku adil itu, aqrabu, lebih dekat littaqwa, dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu khabirun, maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Baik tuan-puan, apa yang kita nak belajar kat sini, satu ayat ini, ya tuan-puan, secara asasnya tuan-puan yang dimuliakan, sebelum saya syarah sikit, saya kongsikan sikit dengan tuan-puan, ayat ini di bawah kelompok 8 hingga 11 ini, cerita nak berlaku adil, jujur, ya. Kalau kita jadi saksi pun kita jadi saksi yang adil, yang jujur. Kalau kita orang yang memutuskan pun kita memutuskan dengan adil dan jujur. Baik. Dan di belakang ayat 9, 10, 11 ini bercerita tentang pahala bagi orang-orang mukmin dan ancaman bagi orang-orang kafir, dan Allah remind kita berkenaan dengan nikmat yang tidak terhitung, yang sangat banyak. Tetapi barangkali saya tak kongsikan, kita tak bincang ayat 9, 10 dan 11 sebab kita nak fokus hanya pada ayat ke-8. Baik, apa yang kita nak faham secara ringkas dalam lebih kurang 30-40 minit berkenaan ayat ke-8 ini tuan-puan?
Okey, kalau kita nak tengok di sini tuan-puan, yang pertama sudah tentulah kalau perempuan saya dah kongsikan tadi. Terima kasih Nu'man Bashir dan mak saya yang menonton bersama. Mak saya pun top fan juga, tapi sebab tak ada Facebook tuan-puan, jadi kena guna Facebook anak saudara saya. Jadi top fan lah ya. Terima kasih pada 68 orang siang-siang 2.30 ni pun sanggup lagi setia bersama dengan saya. Terima kasih banyak tuan-puan. Saya doakan Allah muliakan kita dengan Quran ya. Baca, faham kena faham juga. Kita belajar pelan-pelan, jangan duk risau. Kita belajar pelan-pelan cara bahasa kita mudah. Baik. Terima kasih Mak, terima kasih Nu'man Bashir dan juga tuan-puan mai saya tegur sekali dua lagi yang mungkin baru masuk masya-Allah. Saya seronok Ruslan, Habibah, Alif Akmar, Baharudin, Zamzul Zailan, Fifa, Wanzul Kifli, Salwiya, Rosita, Sofian Rabu, Nur Baizura, Abdul Latif, Ramla, Siti Sarah, Hanis, Muhammad Aizuddin Jaihan, ya, Ina, Puan Aizuddin, Puan, minta maaf. Tu yang saya tak mau baca tuan-puan tu. Muhammad Aizuddin, Siti Sarah, Muhammad Asri, Akram Hariri. Ini nama-nama tuan-puan. Terima kasih banyak yang sentiasa memberi sokongan kepada slot kita sebenarnya pagi dengan Al-Quran. Cuma hari ni bawa ke petang kan. Okey, terima kasih banyak. Saya minta maaf tak baca tuan-puan semua. Saya baca nama sahaja secara ringkasnya. Dan tetapi saya tetap menghormati tuan-puan ya. Cuma saya tak bacalah tuan atau puan setiap seorang. Ya, Munirah Rahim kekanda saya ni, juga Sheila Hamid, Puan Sheila Hamid, Mael Wiwi, Mael Wiwi, Nus Hasan dan Aisyah Said, Nur Sahilah. Depan tu saya tak reti nak baca. Madam Nur Aidah Mat Zain Haslin Rasidah. Ya, terima kasih banyak, subhanallah. Baik, kita sambung. Tuan-puan, ayat ke-8 yang pertama kita dah bincang tadi. Yang pertama saya bagi tahu awal-awal. Bila kita baca ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, yang pertama orang yang ada iman dalam hati dia akan rasa terpanggil. Ayat ini nak cakap dengan aku. Ayat ini sepatutnya kita rasa terpanggil dengan semua ayat dalam Quran ya tuan-puan, tapi ini saya nak ceritakan tentang apa perbezaan ya ayuhan nas dengan ya ayyuhallazina amanu. Ya ayuhan nas semua manusia. Ya ayyuhallazina amanu orang yang ada iman dalam hati dia rasa terpanggil dengan ayat tersebut. Ya, dia rasa dia perlu beri fokus pada ayat tersebut. Dan bila kita baca ya ayyuhallazina amanu dalam mana-mana ayat, beri fokus, beri perhatian, beri apa dia orang kata, get ready. Sebab apa? Ulama kata lepas je ayat ya ayyuhallazina amanu, perkataan ya ayyuhallazina amanu itu, kamu akan perhatikan sama adanya suruhan Allah suruh nak buat sesuatu ataupun adanya suruhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan sesuatu. Jadi dalam ni kita dah jumpa dah Allah nak suruh kita buat apa? Kunu qawwamina lillah. Jadilah orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan lillah, kerana Allah Ta'ala. Jadi tuan-puan, dekat sini adalah situasi kita atau keadaan kita apabila kita perlu membuat sesuatu keputusan dan penilaian ke atas dua kelompok minimumnya ataupun beberapa kelompok atau beberapa orang. Kunu qawwamina lillah. Jadilah orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan kerana Allah. Sampai satu masa kadang-kadang kita perlu berbuat keputusan ataupun kita kena menghukum, kita perlu memutuskan, bukan menghukum orang, maksudnya perlu menghukum di antara dua kelompok dalam dua keadaan ya. Mungkin ada wallahu alam, saya just buat contoh saja, mungkin ada dua kelompok yang sedang bergaduh misalnya kan, ataupun berselisih pendapat, ataupun perlu kita perlu datang sebagai hakim. Walaupun secara tak rasmi kita perlu menghukumkan ataupun membuat keputusan di antara keduanya. Ya, sebab berlaku setiap hari kita tuan-puan, walaupun kita tak kerja sebagai lawyer, betul tak? Kita perlu mendengar kedua-dua pihak, kita perlu menasihati kedua-dua pihak misalnya, kita perlu membuat keputusan yang adil dan benar. Itulah maksud kunu qawwamina lillah. Ya, tengok tuan-puan pada ayat selepas ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, mesti berlaku adil, mesti menegakkan kebenaran kerana Allah.
Itu suruhan Allah yang pertama. Kunu ni jadilah. Ya, jadilah yang pertama. Jadi apa? Jadilah orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan kerana Allah. Okay. Sorry bang kalau kuat sangat. Yang kedua, kunu apa? Allah nak suruh kita jadi apa? Syuhada bil qist. Dan jadilah saksi yang memberi kesaksian dengan qist, dengan benar. Sama juga dengan benar, dengan adil. Taib. So tuan-puan, Allah nak suruh kita jadi dua kelompok. Ada arahan Allah nak suruh kita jadi kelompok. Kat mana nak suruh jadi tu? Kunu tu. Jadilah kamu, menjadilah kamu. Ini adalah bentuk, kalau dalam bahasa Arab kita sebut fa'al amar. Taib, fa'al suruhan ataupun order ataupun talab, memohon atau meminta. Kat sini arahan Allah suruh kita jadi. Jadi apa? Yang pertama, qawamina lillah, menegakkan kebenaran, keadilan kerana Allah, for the sake of Allah. Dan yang kedua, Allah suruh kita kunu apa? Jadi apa? Syuhada bil qist. Jadilah saksi yang memberi kesaksian dengan benar. Baik, yang adil, yang berlaku jujur, yang mengatakan apa yang sepatutnya dia katakan. Ini besar ya tuan-puan. Ini adalah perkara yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita ataupun Allah peringatkan kepada kita. Sebab apa? Jom kita baca tafsir sikit. Okey. Kalau kita tengok dekat sini tuan-puan, hendaklah kamu jadi orang yang lurus, yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan keadilan kerana Allah. Ya, kalau tengok perkataan qawamin, ya, berasal daripada perkataan qama. Qama ini qiyam. Ya, bila kita sebut qiyam dalam solat, berdiri lurus. Ya, berdiri lurus, tegak. Ya, maksudnya itulah maksud kepada apa yang nak disebutkan qawamin, mendirikan, menegakkan kebenaran, meluruskan kebenaran. Seperti mana qiyam tu, kita berdiri qiyam dalam solat, mendirikan badan kita atau menegakkan badan kita dengan tegak. Begitulah perlu tegakkan kebenaran kerana Allah. Baik, bila sebut menegakkan kerana Allah ini tuan-puan, saya nak baca sikit daripada Hamka punya tafsir, namanya Tafsir Al-Azhar, yang nak sebutkan di sini tuan-puan. Ya, saya suka nak sebutkan di sini. Kalimah qawamin dari kata qiyam artinya tegak lurus. Ya, kepala tegak, harga diri penuh, ya, berjiwa besar kerana hati dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada tempat untuk dia menunduk selain daripada Allah. Dia tak tunduk kepada ancaman-ancaman, ugutan-ugutan, suruhan-suruhan di sekeliling dia. Kerana hati dia hanya memperbesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia hanya tunduk kepada Allah Taala. Jadi bila hati tunduk kepada Allah Taala, tak takut pada ancaman-ancaman di sekeliling yang menyebabkan dia tidak boleh berkata benar. Qawamin lillah, kerana Allah. Taib. Lagi apa dia lagi tuan-puan, saya nak sharekan sebab saya rasa menarik. Sikap lemah lembut tetapi penuh teguh dan memegang kebenaran. Ini tafsir Hamka ya tuan-puan. Kata orang sekarang berperibadi. Ya, bukanlah seorang mukmin tu, ya, yang mana hati dia dah mentauhidkan Allah. Ya, dia dah khudu' dengan Allah. Dia dah tawaddu' dengan Allah. Dia dah menjadi manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah. Manusia yang begini takkan jadi orang yang lemah longlai. Ya, takkan rebah, takkan ikut cakap orang sekeliling pula dah. Takkan ikut cakap orang sekeliling yang barangkali mengungutnya, mengancam dia untuk tidak bercakap benar. Tetapi orang yang qawwamina lillah, orang yang nak tegakkan kerana Allah, yang dalam hati dia ada Allah, dalam fikiran dia ada Allah, tunduk patuh dia kepada Allah, tidak akan rebah, tidak akan tunduk dengan orang sekeliling yang barangkali menyuruh dia bercakap tidak benar, memberi keputusan yang tidak benar, memutuskan sesuatu yang tidak adil, ataupun bila dia memberi kesaksian, dia memberi kesaksian yang palsu. Tidak. Orang yang qawwamina lillah, orang yang menegakkan kerana Allah, itu orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Orang beriman dia akan berhati-hati dengan perkara ini.
Okey, begitu orang mukmin, ya. Sebab apa? Sebab wajah yang sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam menghadap Tuhan, yang tegak berdiri seketika memulai semayang, daripada semayang, rukuk, sujud kerana Allah Ta'ala, dia tidak akan direbahkan dengan perkara lain. Oleh yang demikian, orang mukmin yang sekurang-kurangnya 5 kali sehari berdiri tegak dalam solat, rukuk, sujud kepada Allah Ta'ala, tidak mudah-mudah direbahkan dengan ancaman dan ugutan di sekeliling dia. Ini yang nak dimaksudkan oleh ayat ini menurut Profesor Hamka, ya, Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Saya baca campur tuan-puan, saya blend dengan tafsir Munir dan juga sebagian tafsir lain yang saya buat rujukan. Okey tuan-puan, jom kita tengok lagi, sambung. Menjadi saksi dengan adil. Tadi situasi pertama, Allah suruh orang beriman yang ada iman dalam hati dia. Yang pertama, dia kena apa? Kunu qawwamina lillah. Dia kena menjadi orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Berarti dalam situasi dia perlu menghakimi, dia perlu memutuskan di antara dua kelompok sekurang-kurangnya, ya, dia akan menghukum dengan adil dan tegak. Itu suruhan Allah yang pertama. Dan yang kedua, Allah suruh jadi syuhada bil qist. Allah suruh, kalaulah kita pula, tadi kalau kita jadi hakim, ya, ini kalau kita kena jadi saksi, jadilah saksi yang bil qist, juga dengan keadilan dan kesaksian yang tepat, yang benar. Ya, dia tidak akan terbolak-balik, dia tidak akan dapat dipengaruhi, dia tidak akan, ya tuan-puan, makan atau rebah dengan ancaman, dengan ugutan, ataupun juga dalam masa yang sama dia tidak akan termakan sekiranya adanya perasaan simpati dan kasih sayang. Dia akan memberi kesaksian dengan benar. Okey, dia akan menjadikan kesaksian dia itu memberikan kesaksian dengan benar, tidak membolak-balik, ya. Tidak ada pengaruh sayang atau benci, tidak ada simpati atau kesian, ya, tidak ada semua pengaruh-pengaruh dalam perasaan dia tu yang mempengaruhi kepada dia nak bercakap benar. Ya, walaupun, ya, kesaksian yang dia bakal berikan dengan benar itu akan menguntungkan satu pihak yang dia tidak suka dan merugikan satu pihak yang dia suka, tetapi orang beriman, Allah pesan suruh jadi saksi yang benar. Apa maksud dia tuan-puan? Maksud dia diterangkan lagi dalam ayat berikutnya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah menimbulkan benci padamu, penghalangan dari satu kaum bahawa kamu tidak akan adil. Ini dalam tafsir daripada tafsir Hamka. Yang kita maksudkan tadi adalah wala yajrimannakum, dan janganlah kamu terpengaruh. Ya, jangan kamu terpengaruh, jangan kamu tercenderung, jangan kamu cenderung ataupun terdorong. Ya, yajrimannakum syana'anu qaumin, kebencian dan permusuhan terhadap satu-satu kaum itu, ya, ala alla ta'dilu, menjadikan kamu manusia yang tidak adil. Apa dia nak masukkan kat sini tuan-puan? Janganlah kerana kita tak suka akan satu pihak ini, wala yajrimannakum, jangan kamu terpengaruh, terdorong, atau ya cenderung, ya, kerana kamu, contohnya saya ada kebenci, saya perlu menilai atau menghukum antara A dengan B. Ya, A dengan B ni bergaduh, contohlah tuan-puan, ni contoh. Ya, na'udzubillah min zalik, semoga Allah pelihara semua silaturahim kita. Ada satu golongan A dengan B yang saya perlu datang untuk menghakimi A dan B. Ini dalam situasi pertama, kunu qawwamina lillah. Saya kena apa orang kata, kena menghakimi antara A dengan B. Tetapi sebab A ni kawan baik saya, B ni biasa-biasa, tak berapa baik, biasa-biasa sahaja, tapi A ni kawan baik saya. Jadi Allah pesan apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jadi Allah pesan, janganlah kerana saya tak berapa kawan baik dengan B ni menyebabkan, ya, saya tidak berlaku adil dalam memutuskan di antara A dengan B. Sebab A ni kawan baik saya, B ni bukan kawan baik saya, atau B ni adalah musuh saya. Jadi
membuatkan saya yajrimannakum. Ya, yajrimannakum ni terdorong, terpengaruh, cenderung untuk dengan perasaan syana'an. Syana'an ini kalau dalam tafsir kebencian. Syana'anu qaumin. Baik. Janganlah disebabkan saya benci B menyebabkan saya terdorong untuk tidak berlaku benar. Janganlah disebabkan saya sayang kepada A ni, ini kawan baik saya, jadi saya tidak berlaku benar. Jangan tuan-puan, ini Allah pesan. Orang beriman dia kena menegakkan kebenaran dan dia perlu menjadi saksi. Dua golongan ini, ya, dia perlu menegakkan kebenaran. Kalau dia jadi hakim, dia kena cakap benar. Dan kalau dia yang memberi kesaksian, dia juga kena bercakap benar. Wala yajrimannakum, janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Saya tak suka dekat B ni, jadi saya tidak berlaku adil. Walaupun sebenarnya fakta di hadapan mata saya sepertinya B ini sememangnya benar, A yang salah, kawan baik saya yang salah, B yang betul. Tetapi kerana saya benci B, saya tidak berlaku adil. Kerana saya benci B, saya tidak menegakkan kebenaran. Kerana saya sayang A, saya simpati pada A pernah bantu saya, A pernah bagi sesuatu pada saya, menyebabkan saya, hati saya cenderung terpengaruh, terdorong untuk membenarkan A, walaupun sebenarnya kebenaran itu adalah B. Ini analogi yang saya nak bagi faham dengan tuan-puan, saya dan kita semua, betapa sangatlah perlu orang beriman menjadi orang yang menegakkan kebenaran dan memberi kesaksian dengan benar, tuan-puan. Walaupun mungkin kita ada masalah dengan B, walaupun pernah dulu B menyakitkan hati kita, walaupun B pernah berbuat sesuatu kepada kita, tetapi orang beriman, Allah pesan agar berlaku adil, menegakkan kebenaran. Tak kisahlah B ni pernah buat sesuatu dekat kita, janganlah jadikan itu alasan untuk kita membalas dendam. Perlu berlaku adil dan menegakkan kebenaran. Adapun kita sebagai hakim mahupun kita sebagai pemberi kesaksian. Ini sebab apa ayat ni saya pilih hari ni, tuan-puan, tanpa menafikan ayat-ayat lain. Sebab kadang-kadang kan, itulah yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Kita ni ada bias. Ada bias. Antara sahabat-sahabat ataupun antara sesiapa yang perlu kita, ada orang datang rujuk kita. Sebab tu tuan-puan, kalaulah ada orang mai nak share masalah dengan kita ke dan sebagainya kan, berlakulah adil. Berlakulah adil. Janganlah mendengar kepada satu pihak, dengarlah kepada dua-dua pihak. Dan kalaulah mendengar kepada dua-dua pihak dah, ya, berlakulah adil, tegakkanlah kebenaran kerana Allah, for the sake of Allah. Ya, bukan sebab kita tegakkan kebenaran itu sepertinya kita rasa itu kebenaran, tetapi terikut-ikut dengan hawa nafsu, kecenderungan kita, ya, pengaruh yang kita ada. Jangan barat sebelah, betul akmal kasim. Jangan bias. Tuan-puan, Allah letak wahai orang beriman. Ya, bererti orang beriman kena ambil perhatian terhadap ayat ini. Ya, baik. Saya teruskan sikit lagi tuan-puan. Okey. I'dilu, berlaku adillah. Baik. Janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum itu membuatkan kamu kepada alla ta'dilu, tidak berlaku adil. Jangan. I'dilu, berlaku adil lah. Ini juga fi'il amar. Ya, Allah nak suruh berlaku adil. Taib, huwa, sesungguhnya dia. Maksudnya nak maksudkan huwa itu, ia tu balik pada i'dilu. Kerana berlaku adil itu, taib, aqrabu littaqwa. Taib, kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa. Bila kita berlaku adil dalam satu perkara, itulah yang mendekatkan kita dengan takwa. Tuan-puan, takwa kita dah sembang dah. Takwa adalah kita nak jaga hubungan kita dengan Allah. Bila kita berlaku adil, tuan-puan, bererti kita sedang menjaga hubungan kita dengan Allah supaya Allah redha pada kita, tidak murka. Supaya Allah redha pada kita, tidak murka. Jadi kena berlaku adil. Kalau tuan-puan tengok dekat sini, aqrabu littaqwa,
Ya, lebih dekat, lebih qarib. Qarib kalau kita duk baca dalam bahasa Arab tu dalam bahasa Melayu kaum kerabat, ya. Qaraba tu dekat lah. Ya, dekat. So kita nak kata kaum kerabat, kaum yang dekat-dekat, keluarga. Jadi aqrabu littaqwa, lebih dekat dengan takwa. Baik, saya share sikit sahaja. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut aqrabu ini sepertinya isim tafdil. Ismu tafdil. Yang mana ismu tafdil ni untuk compare. Ya, comparative adjective. Maksudnya saya nak sebut dia ni lebih kaya daripada dia ni. Okey, A lebih kaya daripada B. B lebih baik daripada A. A lebih tinggi daripada B. B lebih besar daripada A. Contohnya, okey, tak kisahlah apa-apa pun comparative, kita nak buat compare, reason, perbandingan. Kita menggunakan ismu tafdil. Dalam ayat aqrabu littaqwa ini, sepertinya nampak ismu tafdil atau wazan af'al. Ya, sepertinya nampak ism tafdil. Tetapi dalam konteks ayat ini dia tidak berlaku seperti isim tafdil pada yang sebenar. Sebab apa? Maksudnya dia dah tak compare dah. Dalam situasi ini dalam situasi aqrabu littaqwa, dia dah tak dibandingkan pun. Maksudnya adakah buat perbandingan antara berlaku adil dengan tidak adil? Tak. Dia memang kena berlaku adil. Ya, sebab kadang-kadang kita buat perbandingan yang salah. Betul tak tuan-puan? Perbandingan kita perlu buat pada perkara yang tepat. Ya, ini adil, ini zalim. Ini orang kata apa? Antonim. Lawan dia. Tetapi dalam situasi berlaku adil, dia tidak perlu lagi dibandingkan. Maksudnya aqrabu littaqwa itulah paling dekat dengan takwa. Zalim memang tak dekat dah dengan takwa. Dalam berlaku adil, itulah paling dekat membawa kita kepada takwa. Jadi dalam ayat ini, dia bukan nak bandingkan dua hal, ya, antara berlaku adil dengan tidak berlaku adil, tidak. Dia memang meletakkan berlaku adil itulah satu-satunya antara yang mendekatkan dengan kita dengan takwa. Jadi ayat ni tak masuk pada kategori isim tafdil pada komparatif. Okey, ini saya saja nak sebut saja. Mungkin barangkali tengok, ada yang belajar bahasa Arab kan, dia tengok aqrab ini atau wazan af'al isim tafdil. Tak, ini tidak dibandingkan. Ini bukan konteks dalam ayat yang ini yang nak ceritakan bahawa inilah paling betul, paling baik, paling tinggi yang dah tak boleh nak banding dengan perkara lain. Jadi berlaku adil paling dekat dengan takwa. Ya, boleh membawa kita dekat dengan takwa, lebih dekat dengan takwa. Jadi maksudnya orang yang berlaku adil, orang yang menegakkan kebenaran, orang yang menegakkan keadilan dengan benar, jujur dan amanah, maka dia dekat dan dia mendekati takwa, iaitu dia sedang menjaga hubungan dia dengan Allah. Siapa yang berlaku adil, dia sedang menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tuan-puan. Ya. Jadi kita kena menjadi saksi yang benar. Kita kena menghukumi dengan menjadi hakim yang benar dalam apa-apa situasi. Ya, kalau kita sedang mengadili anak-anak, ada dua orang yang bergaduh contohnya kan, jadilah hakim yang benar. Ya, kalau kita menghakimi antara dua orang sahabat kita ataupun sesiapa, ya, jadilah hakim yang benar. Kalaulah kita perlu menjadi saksi, kita perlu cerita benda yang betul. Ya, contohnya berlaku sesuatu, perlu saksi. Ya, kita yang antara yang menjadi saksi. Ya, apakah bentuk kesaksian yang kita nak nyatakan? Kesaksian yang benar. Walaupun mungkin antara A dengan B, A ni lebih baik dengan kita, A pernah tolong kita, ya, A pernah bagi pinjam duit dekat kita. Ya, tetapi kerana dalam situasi tersebut memang jelas dan nyata B itu yang benar, maka orang beriman dia akan menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi yang benar kerana Allah. Okey. Dan i'dilu, maka peringatan kita berlakulah adil. Ya, janganlah sebab kita tak suka sesuatu, kita tak suka kepada seseorang, ini menyebabkan kita tidak berlaku adil dan jujur. Ini peringatan yang sangat dalam, tuan-puan. Sebab kita sedang mengalaminya setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang mungkin ada jiran yang bergaduh misalnya. Ya, ada adik-beradik yang bergaduh, ada sahabat-sahabat. Dia bukanlah dalam situasi bergaduh sahaja, tuan-puan. Ya, bergaduh kadang-kadang sekarang bukan sahaja face to face, kita boleh tengok dalam Instagram, dalam Facebook dan sebagainya.
Dan sekiranya kita tidak memahami sesuatu isu, janganlah komen. Janganlah komen tuan-puan. Elakkanlah kita terlibat dengan fitnah-fitnah akhir zaman ini. Ya, kita pun sama naik nak memfitnah, sama naik nak komen. Ini teguran untuk saya. I'dilu, berlaku adil. Kita tak tahu, kita tak tahu. Kalau kita tahu, cakaplah benda yang betul, cakaplah benda yang benar. Okey? Baik. Itu lebih dekat dengan takwa, maksudnya keadilan, kejujuran, kebenaran yang kita buat itu adalah pintu yang mendekatkan kita dengan takwa, dan rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Ya, kita berlaku adil walaupun sebenarnya kita pernah ada masalah dengan B, tapi kerana kita berlaku adil, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan juga tuan-puan, lawan adil, saya suka nak sebutkan sini, lawan adil adalah zalim. Okey. Jadi tuan-puan, kalau kita tak buat keadilan, ya, maka kita zalim. Jadi zalim ini salah satu puncak maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tak adil, kita zalim. Bila kita zalim, kita sedang buat satu maksiat, puncak maksiat kepada Allah. Lalu bila kita buat maksiat, itulah sebab kepada remuknya jiwa kita, tak tenang, tak lapang, serabut. Ya, sebab kita dah mula buat maksiat. Zalim adalah puncak maksiat. Jadi bila kita tak berlaku adil, kita buat satu kezaliman, sebab tadi saya bias pada A, saya tak bias pada B, ya, sebab A ni kawan baik saya tak berlaku adil, berarti saya telah menzalimi B. Bila zalim, itu adalah maksiat. Bila kita buat maksiat, hati kita pun tak lapang, ya, tak tenang, ya, sebab kita dah buat satu kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Dan tuan-puan, tengoklah ayat yang hujung, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ya, maksudnya peliharalah hubungan baik kita dengan Allah. Kalaulah adil itu boleh mendekatkan dengan takwa, maka kita bertakwalah. Maksudnya maka kita berlaku adil lah, tegakkanlah kebenaran, cakaplah benda yang betul. Walaupun mungkin ia akan merosakkan hubungan kita dengan A, betul tak? Kita kan kawan baik dengan A, tadi saya buat analogi, kita kawan baik dengan A, B ni tak berapa baik atau musuh kita. Tetapi kita, sebab kita kawan baik dengan dia, kita sayang dia, ya, kita ada hutang dengan dia, hutang budi dan sebagainya, kita pun bias pada dia dan kita menzalimi B. Bertakwalah, berlaku adil lah, kerana itu lebih dekat dengan takwa. Kalau saya nak jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya berlaku adil. Bila saya berlaku adil tuan-puan, saya sedang menjaga hubungan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang tuan-puan, bila kita berlaku adil, berlaku jujur, kita nak jaga keadilan, ya, kita nak jaga kebenaran, kita ada yang orang kata apa, terkorban hubungan kita. Contoh macam tadi lah kan, saya tahu kebenaran dia adalah B yang benar, A tak benar. Walaupun A adalah kawan baik saya, barangkali hubungan saya dengan A akan berantakan. Tidak mengapalah tuan-puan, yang penting hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita jaga elok-elok. Ya, kalau dalam situasi A sememangnya salah. Baik. Dan yang terakhir tuan-puan, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, khabir bima ta'malun, dengan apa sahaja yang kamu kerjakan. Tuan-puan, kalau tengok dekat sini kan tuan-puan, okey, kita dah belajar janganlah kamu sekali-kali sebab kebencian kamu, sikap permusuhan kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak bercakap dengan benar, tidak berlaku adil. Ya, kamu kena berlaku adil, tetapkan, bangunkan kebenaran, tak kisahlah kawan ataupun lawan. Ya, kemudian bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil, kerana berlaku adil itu lebih dekat dengan takwa. Baik. Dan Allah pesan bertakwalah supaya kamu dapat perlindungan daripada azab, kemurkaan Allah, supaya kita dapat keredaan dan kasih sayang Allah. Baik. Hujungnya Allah tutup tuan-puan, innallaha khabirum bima ta'malun, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuan-puan, apa yang nak dimaksudkan di sini? Sebab Allah tahu apa yang kita buat, ya. Tak ada satu pun perbuatan yang kita dapat sembunyi daripada Allah. Kalaupun tadi tuan-puan zahir dia,
Ya, zahir dia kita bias pada A, walaupun sebenarnya kebenaran itu pada B. Ya, kita bias pada A sebab dia kawan baik kita. Contoh ya, adakah Allah tidak mengetahui hakikat sebenar? Tak. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui setiap sesuatu. Kita tak dapat sembunyikan sesuatu pun amal perbuatan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak berlaku adil pada kawan B tadi kerana kita mendahulukan A, Allah mengetahui hakikat sebenar bahawa kita menzalimi B. Kita bias pada A. Lalu tuan-puan, kita telah berlaku zalim. Kita tidak berlaku adil. Lalu Allah itu mengetahui setiap sesuatu perbuatan kita dan setiap perbuatan itu akan dibalas dengan setimpalnya, dengan selayaknya. Ya, kalau kita buat benda betul, maka dapat balasan yang betul, yang baik. Kalau kita buat benda yang tak baik, maka itulah yang kita dapat. Ya, macam ayat semalam kita baca kan tuan-puan kan? Siapa yang wa may ya'mal su'an yujza bihi, siapa yang buat ataupun siapa yang buat keburukan, kejahatan, maka yujza bihi, dia akan dapat setimpal dengan dia. Jom kita tengok balik ayat semalam sebelum kita berhenti. Ayat 123, betul ke? Betul? Baik. May ya'mal su'an, siapa yang buat kejahatan, yujza bihi, maka dia akan dapat balasan yang setimpal dengan dia. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ طيب وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. So tuan-puan, kalau kita berlaku zalim, kita buat zalim kepada pihak B, contoh tadilah kan, pihak B saya berlaku zalim kepada dia, maka innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu semua perbuatan saya. Yang menzalimi B, yang tidak berlaku jujur, yang tidak berkata benar, lalu Allah akan membalasi perbuatan saya setimpal dengan apa yang saya buat. Saya buat kebaikan, saya dapat kebaikan. Saya buat kejahatan, saya dapatlah sebegitu. Wal'iyadu billahi min zalik. Jadi tuan-puan, saya kira itu sahaja antara perbahasan, perbincangan kita pada petang ini. Saya harap ada sedikit manfaat. Ya, kalaupun tak banyak, yang kita kena ingat, ya, seorang manusia yang kena ingat daripada ayat ini agak panjang juga, sebab tu saya pilih satu ayat saja untuk perbincangan kita petang ini. Tuan-puan, berlakulah adil walaupun kita tidak suka pada satu golongan dan kita sayang pada golongan yang lain, walaupun kita ada ancaman atau urutan, ya, walaupun kita pernah ada pengalaman buruk dengan satu pihak. Apapun pengalaman kita, apapun yang orang buat pada kita, bila masa kita perlu berlaku adil, kita perlu menegakkan kebenaran, kita perlu memberi kesaksian, berilah kesaksian yang benar, bercakaplah benar, bersaksilah dengan benar, bersaksilah dengan adil. Kerana berlaku adil itu dekat dengan takwa. Dan kita sememangnya kena bertakwa, yakni menjaga hubungan kita dengan Allah. Sebab Allah tahu setiap sesuatu yang kita buat, tuan-puan. Setiap sesuatu yang kita buat, yang kita cakap, yang kita tulis, yang kita sembunyikan pun Allah tahu. Jadi bila Allah tahu, tuan-puan, setiap perbuatan perkataan sama ada tersembunyi ataupun terzahir, Allah akan memberi balasan, ganjaran setimpal dengan apa yang kita buat. Jadi tuan-puan, saya harap sedikit sebanyak hati kita tersentuh dengan ayat ini, memperbetulkan akhlak, subhanallah, akhlak kita, taib, memperbetulkan kesalahan kita sekiranya pernah kita buat sesuatu sebelum ini, tuan-puan. Dan marilah kita memperbetulkan keadaan kita masa-masa akan datang bermula hari ini. Ya, walaupun ada satu pihak yang kita tidak suka, tidak gemar, kita tak berkenan, tetapi sampai masa kita perlu menjadi hakim kepada dia ataupun perlu menjadi saksi dalam urusan dia, tetaplah kita menjadi orang yang benar, menegakkan kebenaran dan keadilan, kerana itulah perkara yang lebih dekat dengan takwa, yakni menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.